Saya bagi masa 5 minit ataupun kurang daripada itu untuk tuan-tuan jawab soalan-soalan yang telah diberikan. Boleh ya? Tolong minta tolong jawab. Nanti saya tengok jawapan kat sini. Macam mana nak buka Ustaz? Kalau nak buka, tekanlah link tu. Link yang ada pada message tu. Pada ruang message. Kalau tak boleh buka tu saya tak tahu macam mana sebab sini ada boleh buka. Ada siapa yang tak boleh buka? Bahagian ruangan message ada, saya bagi link untuk menjawab link Google Form. Link Google Form. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Macam mana semua? Ada siapa yang dah boleh buka? Okey. Okey. Dah boleh buka maknanya sistem tu tak ada masalah. Sistem tu tak ada masalah. Sebab dia boleh buka. Okey, terima kasih. Yang boleh buka, jawab. Alhamdulillah dah boleh buka. Isilah ya. Isilah. Dalam masa seminggu ni apa perasaan? Soalan-soalan tu refleks pada masa seminggu ni. Cuba jawab, seorang-seorang jawab. Kalau tak ada, sampai 5, 4 je. Jangan sampai 5. Ada 5 pula. Tak boleh buka lah Ustaz. Tak boleh buka tu saya tak mampu nak tolong. Sebab sini boleh buka. Kawan-kawan dah boleh buka. Boleh jawab kemudian tak Ustaz? Apa boleh. Boleh jawab kemudian. Tapi kena, Ustaz sorry, tapi kena simpan soalan tu siap-siap. Ambil kopi masuk ke dalam sendiri punya nota. Takut nanti lepas habis dia hilang daripada carta ni. Sebab kita akan carta tu tak hilang. Tak hilang ya Ustaz? Kita off link, dia tak off. Masih ada dalam setting ni. Okey, bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum doktor. Kenapa tak ada skala kosong ya? Pasal sepatutnya dalam soalan yang pertama tu dia bagi tahu kosong tu tidak pernah ataupun jarang ni. Tapi kenapa dia mula dengan skala 1? Saya dah cuba buat kosong tapi Google Form dia tak bagi kosong. Dia kena bubuh 1.
Saya pun baru tengok ni, baru dia tak bagi kosong. Masa satu tu kalau saya nak jawab satu tu sebenarnya saya nak jawab yang ke atas tu lah, yang penerangannya yang sebenarnya kosong, tidak pernah ataupun tu, tapi Betul. okey. Okey, terima kasih. Itu aja nak ni maklumkan. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya dah bubuh kosong dalam ruang jawapan tu, tapi Google Form dia tak bagi tulis kosong, dia tulis 1 yang menyebabkan skala tu jadi 5. Jadi saya kena adjust balik. Tapi tak apalah, saya jalankan dulu untuk apa nama ni, untuk pagi ni. Untuk pagi ni. Okey. Ustaz nak tanya, kalau kita nak jawab kosong tu macam mana? Jawab kosong tu 1. Oh, 1 Okey. Okey, 5 tu tak ada sebenarnya. Tapi tak apalah. Macam mana. Okey. Ustaz, soalan dia kat mana tadi? Yang mana? Soalan dia itulah. Kan? Dia dalam bentuk apa nama ni? Dalam bentuk pernyataan. Bentuk pernyataan. Okey, nanti saya ulas. Lepas saya adjust ni saya ulas. Okey. Boleh ya? Okey. Dah ramai dah yang menjawab. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala.
Samping yang menjawab tu tak apalah, teruskan jawapan, dan saya nak mengulas sikit lah, mengulas sikit, nanti saya bagi dia punya jawapan dia. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam, masalah kesihatan mental ni ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Ta'ala sebut manusia dijadikan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dijadikan dalam keadaan yang keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Idza massahus syarru jazu'a. Apabila dia berhadapan dengan kesusahan, dia menjadi keluh kesah. Apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir, menjadi kedekut. Ini antara ayat yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan kesihatan mental, menjadi keluh kesah, menjadi kedekut, kan. Ada satu cerita Nabi SAW menegur seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, di mana Abu Umamah ni dia duduk dalam masjid. Dia duduk dalam masjid. Waktu duha. Waktu duha ni maksud saya ialah pukul 9, pukul 10, pukul 11 gitu. Dia duduk masjid. Dia duduk kat situ masjid. Pada waktu 9, 10, 11 ni waktu orang pergi bekerja, kan? Orang buatlah urusan kerja masing-masing. Tapi dia ni tak. Dia duduk kat rumah, dia duduk kat masjid. Lalu Nabi tegur, kenapa engkau ni? Abu Umamah, kenapa engkau jadi begini? Dia kata, luzu duyunun lazimatni. Dia kata, hutang yang membelenggu aku. Hutang yang membelenggu aku, yang menyebabkan dia rasa kemurungan, stres. Lalu kata Rasulullah, boleh mahu tak kalau aku tunjukkan kepada kamu suatu amalan, yang satu doa yang apabila kamu buat doa ini, kan, kamu akan ataupun kamu boleh menghilangkan perasaan-perasaan sunyi ataupun perasaan keluh kesah tadi, kamu boleh hilang. Ya Rasulullah, apa dia doa tu? Dan lalu dibacalah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada keluh kesah. Minal hammi wal hazan. Hammi ni maksudnya perkara yang akan datang. Maknanya cemas, rasa cemas. Wal hazan, dan sedih. Allahumma inna na'udzubika. Saya cari dia punya hadis ni. Hilang keluh. Nampak kan? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Jadi ya Allah, aku berlindung denganmu daripada rasa keluh kesah, rasa cemas, rasa tak tenteram. Kerana apa? Ataupun bahasa sekarang dipanggil dengan trauma.
Itu hammi, maknanya benda yang tak berlaku lagi, yang akan berlaku. Wal hazan, dan sedih. Rasa sedih, rasa apa nama, tak tenang kan. Wal ajzi wal kasal, rasa lemah dan rasa malas. Wal jubni wal bukhl, dan rasa takut dan rasa bakhil. Watul addain, dan lilitan hutang. Wa qahri rijal, dan ditindas oleh orang lain. Lalu kata Abu Umar, aku baca doa ini berkali-kali dan akhirnya aku bebas daripada belenggu hutang. Bukanlah makna doa je, tak, buatlah kan, buatlah amal-amalan dan juga buatlah kerja, dan Allah Ta'ala akan memudahkan urusan berkenaan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping menjawab tu kan, saya berceloteh lah sikit dah kan pada pagi ni. Bila kita sebut kemurungan rasa yang saya sebutkan tadi, ada 10 gangguan tidur, perubahan selera makan, ada kelesuan, gangguan emosi, kesukaran, menumpukan perhatian, kan, kemudian sakit-sakit belakang, sakit kepala, fizikal kita, kan, kebimbangan berlebihan, hilang minat, dah tak suka, dulu rajin masak, sekarang dah tak suka dah masak, suka bergaduh dengan orang, suka lupa, kan, lupa, dulu banyak benda lupa, dah lupa, kan, ada lupa sebabkan mungkin dah sangat berusia, tapi yang mungkin ada lupa disebabkan oleh apa tadi, oleh masalah kemurungan ini. Jadi dia kalau kita pergi di hospital, kan, hospital ni dia mengubat orang sakit, kan, orang sakit darah tinggi, sakit jantung, sakit kaki, kan, sakit perut, orang pergi hospital, melambat-lambat hospital dan melambat-lambat klinik-klinik kesihatan, swasta dan juga kerajaan. Swasta apatah lagi lah, klinik kerajaan pun orang pun, ya Allah, Masya Allah ramai. Klinik hospital kerajaan, ya Allah, orang sangat ramai orang pergi ke sana. Tetapi kan, di manakah tempat manusia untuk mengubati kesihatan mental ini? Kesihatan mental, kat mana tempat untuk mereka ubati kesihatan mental? Kan? Maknanya tempat untuk mereka pergi ke nak jumpa doktor dia tanya, makcik ada sakit apa? Saya ni sakit mental lah makcik ni doktor, kan. Dia pun kata ini bukan kat sini makcik, kan. Jadi kan, kesihatan mental ini sesuatu yang sangat membimbangkan pada masa kini disebabkan pelbagai punca dan sebab. Kenapa berlaku ni tadi? Kan, apa punca-punca yang berlaku ni tadi? Antara puncanya ialah dia lambat tidur, kan. Ni bukan lambat tidur saya terganggu tidur. Untuk orang muda ni, kan, dia tak cukup tidur kalau orang muda lah. Bagi orang yang dah berusia, kan, bagi yang dah berusia disebabkan oleh mereka tiada ataupun kurang aktiviti. Yang pertama, mereka tiada aktiviti dan kurang aktiviti. Sebab dulu mungkin bekerja, kan, tapi bila dah tak bekerja, kan, bila dah tak larat nak buat kerja, maka dia tak tahu nak buat apa kat rumah, kan. Dia rasa kosong, dia rasa tidak dihargai, sebab dulu dia ada tempat dia nak suruh, sekarang dah dia tak ada tempat nak suruh. Dulu dia ada tempat dia nak marah-marah orang, kan, mungkin dia ni cikgu dulu, ataupun dia ni pegawai, ataupun dia somebody, kan. Dia lah tempat yang dia nak suruh, yang dia nak bergaduh-gaduh, bukanlah bergaduh, tapi maknanya ialah dalam pejabat kan kita nak suruh orang sana, orang sini, adalah benda-benda yang menyebabkan hidup kita ni ada aktiviti dan dipenuhi dengan pelbagai perkara yang kita fikir. Tapi bila dah benda tu dah tak ada, bila benda tu dah tak ada, maka dia jadi kosong. Dia jadi kosong.
Sebab itu kalau orang lelaki lah, kalau di sini ramai perempuan, kalau lelaki dalam grup WhatsApp masjid, surau, ini yang sebab apa tadi? Ni masalah hubungan ni. Suka bergaduh dengan orang. Oh, ni tak kenalah, ni tak kenalah. Sebenarnya dia memang mereka mempunyai masalah kemurungan sebenarnya. Kan? Oh, marah JK surau, marah JK masjid, orang tu tak kena, ni tak kena, apa tak kena. Mungkin dia dulu somebody, dia ni seorang pengarah, dia ni seorang yang orang besar. Kan? Tiba-tiba bila dah habis pencin, dah tak ada buat apa, lalu kan, dia tak ada siapa lah nak suruh. Kan? Yang dimarah JK masjid lah yang menjadi bahan. Kan? Seorang sana marah sini, persatuan sana, persatuan sini, dia sebenarnya dia ada masalah. Dia masalah, dia panggil. Tapi orang tak mengaku. Saya tak ada apa, sebenarnya dia tak mengaku. Tapi pada hakikatnya, kalaulah ini simptom-simptomnya, kan, simptom-simptomnya, maka kan ada kebimbangan-kebimbangan, ada masalah, kan, sikit atau besar masalah kesihatan mental ini. Jadi sebab itu, kan, kesunyian-kesunyian ini perlu untuk diisi dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Berfaedah. Jadi balik pada soalan saya tadi. Kenapa perkara ini berlaku? Yang pertama tadi ialah kerana tak ada apa pun dia nak buat. Kerana dia dah pencin. Yang kedua, kan, kerana dia tinggal berdua. Jadi dah pencin. Kan? Yang kedua, tinggal berdua ataupun tinggal seorang. Tinggal seorang ni nak kata entahlah, tapi yelah kadang-kadang dia tak nak duduk rumah anak, kan, tak nak duduk rumah cucu, macam-macam lah masalah, bergaduh dengan menantu, bergaduh dengan cucu, tak kena sana, tak kena sini, kan, payah nak duduk, tak boleh nak bebas, kan, duduklah rumah sendiri. Duduk sendiri, antara halangan cabarannya ialah rasa kesunyian. Dan mungkin disebabkan oleh yang ketiga ialah dia kurang dihargai. Kurang dihargai. Maksudnya kurang dihargai ni, kan, orang yang berada di sekeliling dia. Siapa yang di sekeliling kita? Anak kita, cucu kita, kawan-kawan, kan. Cakap dia orang tak dengar. Kan? Dia cakap orang tak dengar. Bila anak-anak tu tak menghargai dia. Dia rasa hidup ni tak ada apa, tak ada siapa yang suka dekat dia. Bahaya ni tak. Tak ada siapa yang suka dekat dia. Dia rasa orang marah dia rasa orang tak suka dia. Tak ada apa-apa pun, tapi perasaan itu. Mungkin sebab kurang sokongan-sokongan sosial. Kurang orang nak bersembang dengan dia. Kan? Tapi lah kadang-kadang, minta maaf lah kan, kadang-kadang ada orang yang dulu dia ni guru besar, contohlah, maaf kalau ada guru besar kat sini kan, dia ni guru besar, guru besar pencin. Bila dia guru besar pencin, masa kat sekolah dulu, dia mengarah guru-guru dia, kan, dia mengarah guru, dia marah pelajar-pelajar. Jadi bila dia dah bersara, dia bawa watak itu di dalam masyarakat, kan, bila dia pergi kenduri tempat orang, kan, bila dia pergi sana, jadi dia mengarah orang lah, kan, pergi ambil sana, pergi ambil sini, dia mengarah orang, kan. Orang pun tak berapa gemar lah dengan cara macam gitu, kan. Marah orang sana, marah orang sini, arah orang sana, arah orang sini, kan. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan bila dia datang aja orang pun cabut lari. Dia datang pun orang cabut lari. Tak ada siapa yang nak entertain dia, kan. Bila orang entertain dia itulah kena suruh sana. Dia mengarah, kan. Mengarah. Jadi bukan semua orang suka diarah, kan. Jadi bila keadaan begitu, orang pun tak naklah menjauhi dia. Bila menjauhi dia, dia rasa orang tak suka dekat dia, kan. Bila dia rasa orang tak suka kat dia, mulalah perasaan tu timbul, kan, tak nak jumpa orang. Ada yang saya dimaklumkan, ada seorang tu, dia tak nak berjumpa dengan orang. Duduk dalam bilik, seorang makanan anak dia hantar dalam bilik tu. Dia tak tahulah dia duduk macam mana, kan. Tapi ialah dia panggil dengan masalah kemurungan. Jadi kita ni, kan,
Kalau yang ada, siapa-siapa yang ada benda-benda yang saya senaraikan ini biasa-biasa dalam kajian-kajian mana ada, ini antara simptom-simptom yang mungkin berlaku sikit dengan banyak aja. Khasnya bagi mereka yang mungkin dah berusia. Tak semestinya berusia, orang yang muda-muda pun berlaku. Kan? Kenapa orang muda berlaku? Antara punca kalau orang muda berlaku sebab lambat tidur. Ini punca berlaku. Bila lambat tidur, pergi kerja stres. Banyak kerja mana-mana, badan dah letih, tidur tak cukup, datang kerja bos marah, dia jadi stres tak ketahuan. Begitu juga yang yang kalau dia suka main dengan media. Dia suka post gambar, suka sana, suka sini kan dalam gambar-gambar. Bila orang maki sikit, orang kutuk sikit, dia dah rasa macam ni. Kan? Orang tak puji sikit, dia dah rasa something dalam dah rasa emosi dia terganggu. Dia kalau dia post dia nak 100, 200 orang like, ni tak ada siapa pun like, ni kenapa ni? Apa masalah aku ni? Kan? Timbul lah, ni orang muda lah. Kan? Ni orang muda. Kemudian pemakanan yang tak sesuai, kan? Minum kopi pukul 1 pagi, pergi lepak minum kopi, kemudian ni semua entahlah kan, ini antara isu-isu yang mungkin berlaku kan, yang melibatkan orang muda dan juga melibatkan orang yang telah berusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan, ramai dah yang menjawab. Saya tengok sekejap. Ramai dah yang menjawab. Okey. Okey. Dalam Islam, pendekatan agama kita bukanlah mestinya dengan semayang. Bukanlah mestinya dengan semayang. Tetapi kita perlu mengamalkan hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang. Hubungan dengan Tuhan mesti ada. Hubungan dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan pun mesti ada. Pemakanan pun perlu sihat dan seimbang. Dan perlu mereka-mereka yang berada di sekitar kita, anak, kan, suami, cucu, kan, memberikan sokongan. Dipanggil dengan sokongan sosial. Nanti kita cerita satu-satu kan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Tuhan ini kan, ialah untuk memperkuatkan hubungan dengan Allah Taala. Dengan semayangnya kan. Tadi Ustaz Zaidi menyebut tentang kepentingan istighfar kan. Istighfar untuk kita mempunyai harap dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita rasa kita bersalah di hadapan Allah Taala, kita mohon, kita optimis mendapat kasih sayang daripada Allah Taala kan. Janganlah pula bila langsung doa, bila sembahyang ni rasa semua Tuhan tak terima, tak boleh kan. Kita yakin Tuhan akan terima segala amalan kita. Kita yakin, kita ada perasaan itu. Kalau rasa semua Tuhan tak terima, belaka tak boleh tahulah. Jadi berlaku kemurungan juga. Kan. Kalau take for granted rasa macam okey pun tak boleh juga. Jadi seimbangkanlah kan perkara ini, hubungan dengan Tuhan. Baca Al-Quran, tetapi mengisinya. Yang penting dalam hubungan dengan Allah Ta'ala ini, kita mempunyai hubungan doa dengan Tuhan. Kita berharap, susah ke senang ke, kita berharap dengan Allah Ta'ala. Kita mengharapkan keredaannya, kita mengharapkan keampunannya, kita mengharapkan susahnya kita, tak apalah kan. Allah Ta'ala beri ujian kepada kita kat dunia ni, susah tapi sekejap. Akhirat lagi banyak susah, lagi lama kat sana. Kat dunia ni sekejap je susah pun kan. Jadi itu hubungan dengan Allah Ta'ala secara spiritualnya. Supaya hubungan-hubungan ini
kan dapat membina suatu apa kita kata ya, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita optimis, kita rasa suka, kita rasa Allah Taala suka kita rasa Allah Taala bersama dengan kita, dan ini hubungan dengan Tuhan secara spiritual. Yang kedua ialah kan mengamalkan kehidupan yang seimbang, kan. Ada masa untuk ibadat, ada masa untuk ibadat. Ada masa juga nak pergi kenduri, janganlah langsung tak pergi kenduri, kan. Dia apa nama ni, dia mengaji je, baca Quran je, jom kenduri tak nak. Jom kita pergi apa nama ni, pergi rumah adik-beradik tu, pergi rumah anak, tak nak, kan. Jadi perlu kepada keseimbangan, kehidupan yang seimbang. Ada masa untuk ibadat, kan. Pergi masjid, pergi masjid, pergi surau. Antaranya tuan-tuan perempuan yang berada dalam kuliah online ini, kan. Kenapa tuan-tuan perempuan stay dalam kuliah online yang dianjurkan oleh SPAQ ni, SPAQ ni, kan. Antaranya ialah boleh mengisi masa daripada pagi, kan, lepas subuh adalah aktiviti sampai pukul 9 pagi, kan. Pukul 9 pagi tu rehatlah, buatlah benda-benda kerja apa yang patut, kan. Jangan lepas tu sambung baca Quran pula, baca Quran pula sampai pukul 12. Kemudian petangkan zikir pula, bukan tak boleh. Bimbang-bimbang. Kehidupan tu tidak seimbang. Tidak seimbang. Jangan anggap bila kita sebut ibadat ni baca Quran je, kan. Kita tuan-tuan tolong bantu siapkan rumah, siapkan anak, siapkan cucu, suami, kan, isteri, semua tu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jangan sempitkan bilik ibadat ni hanya pada semayang, tak, kan. Dia luas, boleh menjadi semua-semua ni boleh jadi sebab untuk kita mendapatkan pahala, kan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa tadi, kan, rehat yang cukup, tidur. Masalah pula ia tak boleh tidur, kan. Kadang-kadang saya nak cerita sikit masalah tak boleh tidur ni. Kenapa yang masalah tak boleh tidur ni? Kan, antara, bukanlah semua, antara punca sebab tak boleh tidur ialah sebab siang tu dia dah tidur 4-5 jam. Siang tu dah tidur 4-5 jam. Sebelum Zuhur dia tidur plus 2 jam. Kan? Kemudian lepas makan kan, lepas Zuhur kenyang, dia kata. Duduk tengok TV, kan, duduk atas kursi malas, tidur. Tidur sampai asar, 2 jam, kan. 4 jam dia tidur siang, kan. 4 jam dia tidur siang, kemudian malam pukul 9, pukul 10, pukul 11, mana nak ngantuk, kan. Mana nak ngantuk sebab siang tadi dia dah tidur lama, 4 jam dia tidur, kan. Jadi udah dia gaduh, dia kata, "Ustaz, saya ni tak boleh nak tidur, Ustaz. Malam-malam tak boleh tidur." Memang tak boleh tidur. Antara punca, saya tak nafikan ada orang yang berhadapan dengan masalah insomnia ni, kan, masalah susah tidur. Tapi kan, bagi mereka yang ada aktiviti, kena carilah aktiviti, buatlah aktiviti yang sesuai, kan. Kalau pergi menebah, kalau pergi ke kebun, kalau orang ada kebun, kan. Kalau duduk taman ni apa nak dikebunkan, Ustaz? Saya ni duduk taman, kan. Tak ada kebun, nak berhidup ayam itik pun marah dia orang, kan. Jadi buatlah apa-apa aktiviti yang sesuai pada kita, masak ke, membaca ke, menulis ke, menjahit ke, ataupun kemas rumah ke, ataupun carilah bunga-bunga, kan, depan rumah yang nak ditanam, yang nak disusun, kan, yang nak disapu, supaya ada aktiviti-aktiviti yang sesuai pada siang hari, supaya pada malam ni, kan, kita boleh rehat, kan. Dan saya nampak opah ni hari-hari kalau saya kuliah, kan, pagi-pagi dia ada kat luar, kan. Dia jogging kot barangkali. Tak tahulah dia pergi mana, kan, nampak dia kat luar, mungkin tak tahulah kot dia pergi Taman Tasik ke, ataupun tepi sungai ke, maknanya kat luar rumah lah saya nampak, kan. Maknanya adalah aktiviti luar yang memenuhi keperluan hidup kita. Yang keperluan hidup ni bukanlah sekadar kita duduk di
dalam untuk beribadat sahaja, tetapi keseimbangan ini. Untuk keluarga, untuk diri, semua yang kita buat ini boleh diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, tapi dengan niatlah yang betul. Niat menyiapkan makanan untuk keluarga, niat menyiapkan persiapan rumah, kan, untuk memberi rumah yang selesa dengan niat yang baik, cuci rumah apa semua tu dianggap boleh menjadi sumber dan punca mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian janganlah lupa juga untuk mengamalkan pemakanan yang sihat dari sudut agama, kan. Pemakanan sunnah ni juga boleh diamalkan, kan. Kurma, lepas tu sauda, susu, kan, minyak zaitun, dan madu, kan. Boleh benda tu tidaklah payah nak didapati dan tak semestinya benda yang mahal-mahal, kan. Kurma mungkin dapat dengan harga yang berpatutan, kan. Madu misalnya yang boleh didapati dengan macam-macam cara lah pada hari ini, kan. Dan makan tu pula ada dia punya kaedahnya, kan. Contohlah saya pagi-pagi makan madu kelulut, kan. Dan pagi juga balik daripada subuh saya singgah dekat tepi pagar tu, ambil daun bunga telang, kan. Jadi saya kan bunga telang ni warna pink kan. Jadi dia minum, saya masuk dalam air panas, kan, hampir tiap-tiap hari lah saya buat. Dia antioksidan, kan, antioksidan yang boleh menyebabkan imun badan kita jadi baik, kan. Madu, kan, makan sebelum saya subuh tu, sebelum nak pergi tu biasanya saya teguk sikit, kan, supaya yang pertama ambil sunnah lah, kan, sunnah. Antioksidan ni tak adalah pada zaman Nabi, bunga telang ni tak adalah pada di Madinah pada masa tu, kan. Tapi disebabkan kesihatan, tapi maknanya dari sudut makanan itu, selepas diambil makanan tu, dia tak boleh terus makan benda lain, kan. Sedap saya makan madu, Ustaz, kan. Lepas makan dia minum, makan madu, kemudian dia belasah nasi 2 pinggan. Jadi sebenarnya madu tu bila dimakan, kan, dia perlu menyerap masuk dulu dalam badan kita, kan. Barulah benda tu di fully utilize, maknanya dia menyerap masuk dalam badan tu semua, barulah masuk selepas setengah jam, kan. Selepas 20 minit barulah makan dengan benda lain, kan. Sebab tu saya sebelum subuh saya makan, kan. Sebelum nak turun subuh tu saya teguk sikit madu, dan saya pergi masjid. Balik saya ambil singgah dekat pagar tu, ambil daun bunga telang, masuk rumah, bubuh dalam air panas, kan. Kemudian dah sejuk, kan, saya minum. Kemudian barulah lepas setengah jam lepas tu untuk makan benda-benda kena sarapan lah, kan, pada itu. Sebab benda-benda ni dia kena ambil masa untuk dia serap, kan. Itu yang saya dimaklumkan begitulah, kan. Untuk bahan-bahan tadi, kan, digunakan ataupun kita makan dengan cara yang betul. Makan sederhana, mengelakkan berlebihan, kan. Membaca doa sebelum makan, selepas makan, ini semua isu pemakanan lah, kan. Bukan belasah semua perkara, kan. Jadi supaya makan tu seimbang, ada buah, ada sayur apa semua ni, kan, supaya kita seimbang, hidup kita happy-happy dalam hidup. Menguruskan tekanan, cara Islam ada sifat sabar. Nak macam mana dah tua, nak macam mana kita ni dulu kita kuat, kan. Sekarang ni, kan, semua dah kendur belaka, kan. Dulu badan tough kalau lelaki, sekarang semua dah boroi belaka, kan. Dulu kuat, sekarang dah penyakit belaka, semua dah tak boleh. Berfikiran positif, kan. Buatlah aktiviti-aktiviti yang senaman, fizikal. Semua ni dapat mengawal kesihatan masalah-masalah tadilah, kalaulah ada, kan, masalah-masalah tadi, kan. Saya tengok dalam
jawapan yang diberikan dalam respons ni tak adalah yang tinggi kan. Mungkin adalah yang sikit-sikit tu mungkinlah ada kan, tak adalah yang tinggi kan. Rata-ratanya tak tinggilah, rata-ratanya tinggal alhamdulillah. Tapi kalau yang merasa tinggi tadi, kena tengok balik, supaya dia dia buatlah seperti mana yang kita bincangkan pada pagi ni berkaitan dengan kesihatan mental ini. Nampak macam dia bukan gila, dia bukan masalah gila, tapi dia masalah emosi yang tak stabil, kestabilan emosi. Di samping berfikiran positif, ada sifat sabar, redha, syukur kan. Dia buatlah hubungan dengan Tuhan kan, istighfar, taubat, hubungan sosial, pergi. Kalau orang ajak pergi kenduri, pergi, jangan tak ada pergi kenduri kan. Pergi kenduri adik-beradik, jauh pun kita pergi. Memanglah kalau ikutkan kita ni dengan pergi kenduri, kalaulah setakat nak makan nasi sepinggan tu kan, duduk Kuala Lumpur pergi kenduri kat Melaka, nasi sepinggan, kalau kita beli nasi sepinggan RM10 tak padan dengan pergi ke Melaka kan, dengan duit lagi, dengan tol lagi, dengan letih lagi, dengan minyak lagi. Tapi itu bukan isunya kat situ. Isunya ialah supaya kita mempunyai kan hubungan sosial dengan masyarakat kan. Inilah yang kita rasa penting dalam bentuk hubungan sosial ini, dipanggil dengan sokongan sosial. Okey, saya berhenti setakat itu dan saya buka ruang kalau ada siapa-siapa nak tanya sebelum saya berhenti pada 8.35, ada 5 minit lagi. Kalau ada siapa-siapa nak berkongsi kan topik kita pada Okey, sahabat-sahabat silakan terbuka. Ada sejarah dalam keluarga ke, apa ke yang nak tanya, silakan. Ada? Jangan buang masa tuan-tuan puan-puan. Kita ada 2-3 minit je lagi. Silakan. Tak apa, jangan malu dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau macam kes bagi yang drug addict tu, dia orang kan ada, kalau ikutkan pada apa, kalau medically orang yang drug addict ni semua dia masih ada gangguan-gangguan jiwa, gangguan mental macam tu kan. Yang tu macam mana Ustaz? Orang drug addict ni dia abnormal lah, dia bukan normal lagi. Dia bukan normal lagi. Perlu kepada rawatan yang lebih khusus lah untuk dia, kerana dia addiction-nya itu yang menyebabkan kehidupan dia memang sangat terganggu, emosi dia dan ketagihannya itu. Bagi mereka ni, dia dia ada ingin mendapatkan tahap kebahagiaannya. Dipanggil dengan, dia ada di bahagian dalam otak bawah saraf tunjang ni, atas saraf tunjang ni, dipanggil dengan VGA, virtual segmented area, saya lupa dia punya istilah yang tepatnya, yang dia ingin dapatkan kebahagiaan. Bila dia dapat benda tu kan, dia akan jadi bahagia, akan jadi seronok bila dapat dadah. Bila dia tak dapat kan, dia memang akan mengganggu sangat fikirannya, itu yang menyebabkan susah nak hilang. Jadi memang perlu kepada treatment yang khusus lah, yang kalau bercakap di sini panjanglah ceritanya kan, yang adalah pusat-pusat rawatan khusus yang untuk membincangkan isu-isu berkaitan dengan drug addict ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau orang yang macam dia ada penyakit was-was, macam anxiety tu, sebab saya pernah terjumpa lah, kadang-kadang nak ambil wuduk pun sampai setengah jam tak settle. Itu dikategorikan apa tu Ustaz? Okey. Orang yang berhadapan dengan masalah was-was dalam wuduk ni, sebenarnya dia ada masalah was-was dalam kehidupan dia.
Bukan sekadar dalam wuduk saja, tetapi dia ada masalah dalam kehidupan dia. Kehidupan dia yang mungkin dia ni tak firm dalam hidup dia, tidak apa orang panggil ya, dia tidak yakin dalam setiap benda-benda yang dia buat. Yang menyebabkan dia berkali-kali was-was. Kenapa? Sebab dia tak firm, dia tak yakin dalam hidup dia. Apa-apa keputusan yang dia ambil. Contohnya, dah pergi keluar rumah dah 2 kilometer, alamak, dia rasa pintu rumah tak kunci. Dia rasa api dekat dapur tak tutup. Balik pula, kan? Selalu jadi begitu. Jadi dia akan reflect juga, bukan sekadar dalam semayang tapi dalam kehidupannya. Dia orang yang sebegini kan, memang ada masalah kemurungan ini kan, yang perlu untuk dia dibaiki. Dia ada masalah psikologi. Dia bukanlah gila tapi ada masalah psikologi yang perlu untuk dibaiki. Jumpalah dengan mereka-mereka yang berkenaan untuk konsult, untuk bimbing supaya hilang perasaan-perasaan tidak pasti ni tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada tengok televisyen yang menyatakan selalu stigma masyarakat menyatakan kalau orang tu ada masalah mental selalu konon-konon tak kuat iman lah, tak apa. Adakah ini benar ataukah sakit mental ni dia lebih kepada ialah dari segi perubatan tu. Okay. Macam mana, apa komen Ustaz? Okey, terima kasih atas soalan yang baik kan. Ada orang yang mengaitkan masalah mental ni sebab tak semayang. Tak semayang. Ada yang menyebabkan kata dia ni lara dalam hidup, ya. Tak semua mereka yang ada masalah mental kan, punca tak semayang. Tak semua. Tetapi ada yang mengalami masalah mental berpunca daripada masalah itu. Maknanya tak semualah orang yang ada masalah mental ni kita kata sebab tu lah kau tak semayang, sebab tu lah. Ya, sebahagiannya betul, tetapi bukan semuanya. Bukan semuanya. Sebab ada orang yang rajin pergi semayang, rajin puasa, rajin apa, tapi dia masih lagi mengalami masalah ini. Sebab punca kepada masalah ni bukan, kalau kita tengok tadi kan, punca masalah ni bukan masalah tak semayang sahaja. Kan? Tetapi punca kepada masalah ni, dia banyak puncanya. Yang kita perlu lihat hubungan dengan kawan-kawan, kan? Hubungan dengan mungkin antaranya dari sudut kehidupan yang tak seimbang. Dia tak nak bercampur dengan orang. Dia tak nak share masalah dengan orang. Dia tak ada, ini puncanya, ini punca dia. Kan? Hubungan dengan Tuhan, kenapa salah satu daripada punca dia. Kan? Pemakanan yang sihat, kan? Stres dia tak sabar, dia tak redha. Kan? Jadi tidak berfikiran positif. Ini banyak puncanya, bukan satu tetapi banyaklah punca dia. Jadi kalau orang kata kalau nak selesai masalah kesihatan mental, sakit-sakit ni mesti semayang, sebahagiannya. Tapi sebahagian yang lain dia kena buat benda lain. Dia kena berkawan dengan orang, dia bersambut, dia mendapat sokongan daripada anak beranak dia, cucu apa semua kena sokong. Holistik. Hidupan kita ni bukan satu je. Kan? Kita ni, manusia ni di holistik. Hubungan dengan Tuhan ada, dengan makhluk ada, dengan orang ada, dengan kawan, semua ada. Dan maknanya kesihatan mental ini bukan sekadar disebabkan tak semayang, tetapi juga disebabkan punca-punca yang lain. Tapi untuk merawat kesihatan mental ini, salah satu bahagian yang penting ialah hubungan dengan Tuhan tu kena bagus. Itu salah satunya. Dan hubungan yang lain-lain tu juga perlu diteruskan. Okey. Okey, dah 8:37. Saya rasa setakat inilah yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita jumpa lagi
pada masa-masa yang lain, insyaAllah apa yang saya kongsikan tadi mungkin ada yang tersinggung ataupun tersalah ataupun terkasar, saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.